Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar sedang penonton sekalian? Apa khabar ayah-ayah, ibu-ibu? Salam Ramadan Karim. Hari ini sedar tak sedar dah 22 hari Ramadan kita telah lalui dan insya-Allah kejap lagi je tak lama kita akan buka puasa. Macam mana prestasi Ramadan? Qurannya macam mana? Tarawihnya macam mana? Kalau di masjid tu harap-harap terus istiqamah, jangan surut apa saf itu, jangan banyak tiang daripada saf. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sebagai ayah pimpin keluarga kita sama-sama terus istiqamah di akhir Ramadan. Kita nak semuanya dapat ampunan, semuanya dapat rahmat dan semuanya dapat takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Seperti biasa anda bersama saya Hafiz Salim dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah topik yang kita akan bincangkan pada petang ini iaitu parenting gaya kini. Sidang pun sekalian, kita biasa kedengaran keluhan bukan sekadar ibu bapa muda, apatah lagi ibu bapa yang sudah senior. Uh, Keluhan tentang anak-anak mereka yang dikatakan tak nak dengar cakap, mengamuk, terlalu obses dengan gadget. Dan isu ini sering kita kedengaran dan cakap-cakapnya mungkin sembang-sembang di kalangan ibu bapa, katanya, oh anak sekarang tak sama macam zaman dulu, dan akhirnya zaman dan masa itu yang disalahkan. Adakah benar? Dan kadang-kadang pula itu membuatkan ibu bapa dah lah penat letih, balik kerja, marah pula. Akhirnya mak bapak juga yang menyesal sebab marah. Jadi isu yang menjadi kemulut yang melanda ibu bapa hari ini telah menyusutkan pemikiran, dan ada pula yang mengambil inisiatif mencari teori-teori. Teori ini mungkin betul, teori ini mungkin salah. Tetapi petang ini kita akan bincangkan apakah solusi Quran bagi supaya isu-isu parenting ini dapat diselesaikan insya-Allah pada petang ini. Untuk itu bersama-sama saya pada petang ini, saya perkenalkan yang berbahagia Ustaz Hafizul Faiz bila merupakan pengurus besar Jejak Tarbiyah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat seadanya. Alhamdulillah. Bagaimana prestasi 22 Ramadan kali-kali ini? Masih lagi berjuang. Subhanallah. Sesuai dengan nama Jejak Tarbiyah ni. Baik, terima kasih. Okey, seterusnya yang berbahagia Ustaz Muhammad Rashid Ralda Muhammad Syukri. Beliau merupakan pernah mewakili Malaysia dalam pertandingan hafazan dan tilawah Quran peringkat antarabangsa di Arab Saudi dan juga di Turki. Apa Ustaz? Alhamdulillah Sihat sihat. seadanya. Alhamdulillah Okey, sihat. baik. Saya sekalian, tanpa membuang masa, ayuh kita ke gelanggang perbincangan kita pada petang ini. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran menerusi surah As-Sajadah, ayat yang bermula daripada ayat 21 hingga 23 yang akan menjadi panduan kepada perbincangan kita pada petang ini. Untuk itu Ustaz Rashid dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. Dan pasti kami timpakan ke atas mereka sebahagian siksaan yang dekat, yakni di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya.
Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Senang pun sekalian, sedikit naratif ayat ini, antaranya mereka yang lebih zalim adalah mereka yang apabila dibacakan dalil-dalil daripada ayat Al-Quran, mereka buat tak kisah saja. Itu yang pertama, sangat bahaya. Yang kedua, Allah memberi peringatan kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Ada yang diberikan dalam bentuk-bentuk ayat Quran dan dibacakan berkali-kali kepada mereka. Sepatutnya mereka mengambil pengajaran dari ayat-ayat itu. Ayah, hati-hati, ini merupakan peringatan daripada Allah SWT. Saudara sekalian, kita akan lihat segmen bikisan untuk lebih dalam lagi. Apakah sinopsis yang kita akan bincangkan pada petang ini? Silakan. Bila cerita pasal pendidikan anak-anak, so dia berkait rapatlah dengan peranan ibu dan bapa. Cuma dalam falsafah saya tidak menggunakan istilah membantu, tetapi saling bekerjasama di antara suami dengan isteri dalam proses mendidik anak-anak lah. Dan kalau saya sendiri, saya faham kita sebagai ibu ni, kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Bukan kita sekadar menguruskan anak-anak, makan minum, pakaian. Itu kesilapan yang biasa dibuat lah. Tapi ada sesuatu aspek, kadang-kadang suami juga ada kekurangan macam kita lah. So ketika itu kita menampung kekurangan. Itu maknanya saling bekerjasama lah. Itu pertama. Yang kedua, sangat penting dalam hubungan suami isteri ni, dia terbina atas dasar mawaddah, sakinah, rahmah kan. Jadi sebab tu dia ada, kita kata konsep bertolak ansur, bekerjasama kan. Dan juga berdiskusi, musyawarah. Musyawarah ni penting. Sebab apa? Sebab masa kita kat universiti, kita tak belajar tentang cara menguruskan anak ke, cara urus keluarga. Tak belajar. So, kita kena banyak diskusi. Bila diskusi, barulah kita akan ada pengalaman and then kita barulah jumpa formula. Membantu suami itu maknanya ada kemahiran bagaimana takbir urus hal rumah tangga, takbir urus anak, lepas tu menangani risiko-risiko dalam keluarga. Lepas tu yang keempat yang paling penting, kita kena tahu macam mana nak gerakkan jentera yang sesuai dalam keluarga kita supaya menuju kepada yang Allah nak itulah, jauh daripada api neraka. Ketiga, tak mendengar kata tu biasa. Kan? Tapi kadang-kadang anak lelaki nak kena pegang. Nak kena pegang, tengok, cerita. Sebab anak lelaki, dia fikiran dia bergerak-gerak. Tapi kalau anak perempuan, saya nak kena bisik. Tu pun semua berdasarkan pengalaman. Tapi yang paling penting, kami berdua ni banyak juga konsep orang-orang lama. Sebab orang lama dia ada, orang kata, buah kilas. Yang mana kita tak ada benda tu. Dan pengalaman tu dia macam tak ada dalam buku. Macam saya kata, Mak, macam mana nak buat anak saya macam ni, macam ni? Oh, macam ni. Dia kata. Ada ketika saya guna kuasa veto. Ada. Ibu ni kan dia ada kuasa. Kita kan ibu ni orang kata mulut masin. Lepas tu kalau lawan ibu kan derhaka. Betul tak? Kadang-kadang saya guna kuasa veto tu. Saya punya gaya parenting blend. Blend yang lama campur yang baru. Sebab mungkin saya daripada dulu sampai sekarang ada benda yang orang sekarang tak ada. Tapi saya ada nilai tu kerana pendidikan dulu. Antaranya lah saya ambil pendidikan dulu seperti kalau mak saya ada benda dia bertegas sangat-sangat. Dia akan marah betul-betul dan dia guna kuasa veto dia. So saya sebagai ibu yang moden tapi still guna yang tradisional, setengah-setengah part saya guna kuasa veto. Biarlah orang kata mak zaman dulu pun. Tapi benda baru antaranya, kalau kita sebagai mak memang nak kena update dari sudut teknologi. Jadi masa itulah kita belajar sikit sebanyaklah macam mana nak kontrol anak dan juga perkembangan teknologi. So benda tu dia kena update lah. Ibu bapa juga kena update ancaman anak-anak tu. Macam sekarang kita ada isu akidah melalui medsos, isu syariah, which is kita jaga anak daripada kecil sampai besar dengan nilai-nilai perjuangan. Tiba-tiba dia jumpa kat medsos benda bertentangan dan dia suka ikut. Benda viral kan? Jadi benda tu lah yang kita pun nak kena update dan tahu. So apa yang saya buat first, bila sibuk, kita kena perkukuhkan anak sulung. Sebab dia jentera utama kita. Anak sulung memang saya jaga kau-kau. Sebab anak sulung elok,
biasanya adik tu dia ngikut. Saya perkukuhkan juga jentera yang lelaki sebagai lelaki dan pelindung. So kalau apa-apa dia akan act as abang yang jaga juga kakak-kakak dia walaupun dia kecil. Bertemu kembali, Sinar Persekalian, tokoh ibu yang kita bawakan hari ini, iaitu yang berbahagia Ustazah Asma Husin, beliau merupakan pendakwah isu wanita dan keluarga. Apa yang kita dapat ambil daripada perkongsian tadi, pertamanya adalah untuk didik anak-anak ini, ibu dan ayah mesti saling tolong-menolong. Yang keduanya, nak bina keluarga yang hebat, mesti ada tolak ansur. Yang ketiganya, bagaimana untuk kita menggerakkan ahli keluarga, misi utama yang patut dipasakkan adalah untuk masuk syurga sekeluarga dan jauh daripada neraka. Dan bagaimana tips juga yang dikongsikan oleh yang berbahagia Ustazah untuk mendidik anak ini, formula ini yang beliau pakai adalah blend antara yang lama dan yang baru. Baik, terima kasih Ustazah. Ustaz Hafizul, berdasarkan kita merujuk kepada firman Allah surah As-Sajdah ayat yang ke-22 yang baru saja kita pendengarkan seperti tadi. Apakah mesej sebelum kita nak bincang panjang tentang gaya parenting gaya kini ini? Apakah mesej yang Allah nak sampaikan melalui surah As-Sajdah ayat yang ke-22? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Hafiz yang saya hormati, Ustaz Rashid dan juga penganjur kerana memberikan ruang dan kesempatan untuk saya pertama kali sebenarnya Ustaz ni. Pertama kali ni. Jadi selamat Ramadan kepada semua. Kita dah penghujung Ramadan ni. Selalunya kita punya tenaga pun dah orang kata dia ada dua. Satu kita letih, yang keduanya kita semangat sebab nak raya tu. Ini raya pertama ni boleh balik kampung ni kan. Saya dah 5 tahun kahwin, ni raya pertama balik kampung, raya di rumah. Sebab 3 tahun dekat luar, tak boleh nak raya dengan family. Kemudian balik-balik PKP pula. Jadi macam-macam lah. Jadi excited tu ada, harap tak ada apa-apa berlaku, insya-Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan apabila kita bincang pasal surah Sajdah ni Ustaz, saya fikir beberapa komponen penting yang kita kena berikan keutamaan dan lihat adalah surah ini dia adalah satu surah yang ada tema yang sangat kuat. Dia tentang kedegilan manusia. Itu penting. Sebab itu Allah cerita daripada awal sampai habis macam mana manusia ini bila dia berperangai sebagai orang yang degil menerima hidayah daripada Allah ataupun mesej daripada Allah, Allah akan hukum dia. Dan sebab itu ayat dia ada dua bahagian lah kalau kita tengok surah Sajdah ni, 15 ayat yang pertama, kemudian kita sujud, kemudian 15 ayat yang kedua. Sujud itu adalah satu simbol bahawa kita haruslah belajar untuk tidak degil dengan ayat Allah. Jangan orang kata apa sombong sangat. Dalam istilah yang kita sebut dalam akademik, dia dipanggil sebagai intellectual arrogance. Kedegilan intelek. Kita rasa kita pandai, kita rasa kita ada kuasa, kita rasa kita ni berkedudukan tinggi. Ayahlah. Kita rasa kita ada kuasa veto, aku yang boleh buat keputusan untuk anak-anakku, siapa pun tak boleh. Anakku sendiri tak boleh buat keputusan untuk dia. Kita rasa benda tu, dan benda tu ada dekat semua orang. Bila kita tak jadi ayah, kita rasa kita sebagai seorang abang. Bila kita jadi abang pun, kita rasa kita, manusia ini dia ada ujian di mana dia nak mempunyai kuasa dalam membuat keputusan dalam hidupnya. Dan bila dia ada anak, dia ada kecenderungan untuk berkuasa membuat keputusan untuk anak dia. Dan itu biasa. Al-Quran datang untuk mengendurkan orang kata apa kesombongan ini. Dan ini yang Imam Ghazali sebut sebagai satu makhluk yang sangat bahaya kepada dalam diri kita bila kita rasa sombong. Okay. Dan saya fikir ayat dalam surah Sajdah, mesej utama dia adalah tentang bagaimana kita nak mengendurkan kedegilan, kesombongan akhlak kita. Dan ayah sebagai seorang ayah ini bahaya. Sebab ayah ni dia kadang-kadang dia tak nak rasa macam dia lemah. Dia tak nak orang nampak macam dia ni tak layak lah jadi ayah. Dan dia tak nak anak dia tak hormat dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada beberapa ketika kaedah-kaedah yang tradisional. Dia rotan, dia jerit. Kemudian kadang-kadang kita tengok dia, kita tengoklah cerita-cerita Ustaz kan, dulu-dulu kan. Kena kejar dengan kasut. Tak boleh. Sebab ayah dia ada niat dia itu adalah untuk dihormati sebenarnya. Jadi walaupun ada perbezaan, nanti kita akan bincang panjang perbezaan daripada cara parenting dulu dengan sekarang, tapi kita kena melihat daripada hasrat ayah itu dia nak dihormati. Dan ini penting. Dalam masa yang sama, bagaimana dia boleh mengendurkan hasrat untuk dihormati ini agar dia tidak terlalu sombong sampai dia menafikan beberapa hak ataupun beberapa kesempatan lain yang anak harus ada. Anak harus diberikan ruang untuk bagi pandangan, anak harus diberikan ruang untuk bercakap, suarakan apa yang dia fikir, suarakan apa yang dia rasa. Kita selalu sebutkan Ustaz, selalunya kita pecahkan Al-Quran ni kepada 3 bahagian. Satunya akidah,
Al-Quran selalu bercakap pasal akidah, kepercayaan kita, ingat Allah, bagaimana Allah memberikan ayat ataupun bukti-bukti tentang keesaan Allah dan sebagainya. Yang keduanya bercakap pasal syariat, hukum, hakam, fiqh dan sebagainya adalah Al-Quran. Dan yang ketiganya sejarah, cakap pasal kisah-kisah para nabi, kisah-kisah kaum-kaum terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita pecah kepada tiga. Kita lupa bahawa sebenarnya Al-Quran daripada awal sampai habis adalah pendidikan. Mesej utama Al-Quran adalah pendidikan. Sebab itu tadi saya teringat bila Ustaz Rashid baca tu, kan kita ada disiplin dalam membaca Al-Quran. Disiplin adalah pendidikan. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, lepas pada surah Fatihah, kita masuk dengan surah Baqarah, kita start dengan Alif Lam Mim. Satu-satu bahagian dalam Al-Quran dia ada huruf muqatta'ah kan Ustaz. Dia tak boleh nak difahami dengan apa-apa pemahaman sekalipun. Kita semua sepakat setuju bahawa ayat ini hanya Allah saja yang tahu. Artinya apa? Al-Quran mendidik kita untuk mengakui bahawa kita tidak tahu. Artinya Al-Quran mendidik kita untuk jangan sombong. Jangan rasa kita tahu. Jangan rasa kita ni, walaupun kita dah baca beberapa benda, jangan rasa kita tahu. Kerana kesombongan harus dihapuskan sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran. Jadi Alif Lam Mim adalah satu pendidikan yang kita tak sedar sebenarnya. Kita kena mengakui bahawa kita adalah hamba yang lemah. Dan perkataan hamba ni saya sebut sikit. Kalau kita sebut di kalangan manusia ni, kita rasa macam teruk lah. Hang kuli je kan. Kita sebut lah dalam bahasanya begitu kan. Di sisi kemanusiaan, perkataan hamba merujuk kepada tahap kelas yang paling rendah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hamba adalah tahap yang paling tinggi. Bila kita mengakui bahawa kita adalah hamba ke Allah, itu adalah level tertinggi antara kita dengan Allah. Jadi dia ada ironi dekat situ dan dia beza dekat situ. Right. Itulah yang sebenarnya Al-Quran nak ajar kita, Ustaz. Sebelum kita masuk fokus kepada ayat ni, tentang pendidikan yang paling utama adalah bila kita baca Al-Quran, kita mengakui bahawa kita hamba. Dan itu yang kalau Ustaz Rashid mungkin boleh kongsi. Macam mana payah nak, bukan sedang tau kita nak mengajar tajwid ni. Nak baca Al-Quran, ikut dia punya alunan, ikut dia punya hukum dan sebagainya. Itu adalah disiplin. Dan disiplin itu untuk kita patuh. Tak ada siapa pun bila lawan disiplin ni. Walaupun kita ada banyak qiraat pelbagai, tapi hakikatnya ia adalah disiplin yang mendidik kita. Dan itulah yang Al-Quran nak sampaikan kepada kita, nak didik kita sepanjang kita membacanya. Mungkin Ustaz ada pengalaman. Saya rasa Ustaz Rashid lagi ada pengalaman. Saya sendiri ada pengalaman. Bila kita kadang-kadang bila kita baca Quran, kita rasa, aku pandai lah kan. Terus sangkut tau. Rasa syok sendiri. Rasa syok sendiri tu terus sangkut. Padahal kita selalu baca lah ayat tu. Sebab kita tak nak kita sombong. Walaupun ketika kita mengungkapkan ayat Allah itu pendidikan. Pendidikan adalah apa yang apa yang kita nampak dan apa yang terselindung. Apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Baik. Mungkin Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kita dan juga Ustaz Rashid pun. Itulah yang sebenarnya kita kena sibukkan diri. Kenapa kita kena sibukkan diri dengan membaca Al-Quran? Baik. Sebab kita harus dididik sepanjang masa. Betul. Tambah-tambah pula bulan Ramadan. Di mana bulan yang ada hadis Nabi selalu bertilawah dengan Jibril. Kenapa? Kenapa perlunya proses tilawah itu diceritakan kepada kita sebagai umatnya? Kerana proses tilawah itu adalah proses untuk Nabi belajar menghambakan dirinya kepada Allah. Sampai macam tu sekali. Sebab tu kan ada hadis saya teringat. Saya cakap aja Ustaz kena potong tau kalau saya cakap. Sikit, tak apa. Okay. Menarik sebab itu adalah merupakan permulaan mukadimah yang sangat penting. Sebab kadang-kadang kita perlu faham dalam konteks Quran ini kan, kepada geng-geng tadarus di masjid di luar sana kan, seronok nak kejar khatam Quran. Tetapi momentum itu cantik. Tetapi satu sudut yang mungkin dikesampingkan adalah kenapa aku baca Quran? Betul. Kan? Apakah hasil baca Quran nak jadi apa? Adakah baca Quran nak khatam saja semata-mata atau baca Quran nak dapat pahala semata-mata? Tapi tadabbur dan faham Quran tu supaya membentuk jiwa 11 bulan selepas Ramadan itu sangat penting. Betul. Baik. Tarbiyah Ramadan adalah tarbiyah untuk mentakarrubkan kita, itu dalam bahasa Arabnya pula kan. Okay, bahasa Melayunya mengikat kita dengan Al-Quran tu betul-betul dengan kuat. Baik. Sebab itu Ustaz penting. Sebab itu penting. Sekarang ni bila kita cakap soal tadi kita konteks gaya parenting gaya kini, bila kita kaitkan dengan surah As-Sajdah ayat yang ke-22, bila a'radha kan berpaling itu kan, dan mungkin akan berlaku pertembungan di antara gaya dulu gaya sekarang kan. Cakap dulu okey sangat relevan, hari ni pun tak boleh ni kan, ada gaya terkini. Pandangan Ustaz? A'radha adalah satu perkataan yang sangat-sangat menarik kalau kita nak kaji dalam Quran. Sebab keyword a'radha ni, perkataan a'rad ini dia maksudnya dalam bahasa Arab Ustaz, dia maksudnya dia dah jalan di jalan yang betul.
Tapi tiba-tiba dia berpaling ke jalan yang salah. Padahal awal tu dia start tu, contohnya saya nak bermulakan perjalanan saya daripada rumah saya ke sinilah, ke Sinar. Kemudian bila saya on the way tu, tengok saya dah tersilap arah. A'rada tu artinya adalah dia berpaling daripada jalan yang sebenar. Padahal dia dah duduk dekat jalan yang sebenar tadi. Sebab itu kebanyakan ayah, dia ada niat yang baik untuk mendidik anaknya. Tetapi dalam proses dia mendidik anaknya itu, dia akan berpaling. Berpaling ini adalah satu ujian kepada ayah semua untuk sentiasa beringat diri bahawa kita nak didik anak kita ni bukan nak jadi macam kita, tapi nak jadi lebih baik daripada kita. Dan selalunya ayah ni dia ada satu mindset di mana dia nak anak dia ni jadi macam anak orang-orang yang hebat. Yang mana acuan dia tu dia macam dalam mendidik ni dia tak macam buat kuih. Kalau kuih kita ikut resepi, jadilah kuihnya macam tu kan. Kita tengok video, kita ikut resepi, jadilah macam tu. Tapi dalam mendidik anak, dia tak macam tu. Sebab dia memerlukan kepada pelbagai acuan. Ayah macam tu perangainya, mak macam tu perangainya, maka acuannya akan jadi macam tu. Ayah dengan mak orang lain tak sama. Macam saya dibesarkan oleh mak dengan ayah di kampung. Yang tak masuk, yang tak mengaji apa pun. Ayah saya buta huruf, umur 50 baru start belajar perkataan. Baru start nak mengajar, nak mengaji apa semua. Mak pandai tapi tak ada duit nak sambung. Tapi bila mereka mendidik, mereka nak anak mereka tak ada dalam gambaran anak aku ni jadi macam ni, dia tak ada. Niatnya hanya satu, anaknya berjaya, anaknya jadi orang baik, anaknya jadi manusia. Niat ini penting. Sebab itu a'rada adalah satu perubahan yang sangat radikal bila kita melupakan niat ini. Sebab itu saya sebut, sebab saya rasa a'rada adalah satu istilah yang sangat penting untuk kita ambil dan muhasabah, kerana a'rada itu adalah satu ujian di tengah-tengah jalan. Orang yang dapat anak, ustaz, kita dapat anak, kita rasa kita seronok kita dapat anak. Kan kita ikut apa yang Allah suruh, kita ikut apa yang Nabi suruh, tapi dalam perjalanan kita mendidik anak, kita tak tahu ujian dan cabaran. Ada anak tantrum, menangis, kemudian kita marah dia. Bila kita marah dia, sebab kita faham kita tekanan kan. Tapi kemudian bila kita marah dia, kemudian kita rasa bersalah. Betul. Which is biasa. Kan? Benda tu biasa. Kemudian kita pun pujuk dia balik. Kemudian bila dia tantrum lagi, kita marah dia. Kadang-kadang kita terdetik. Aku ni bersedia ke untuk didik anak kan? Kita terdetik macam tu. Inilah proses untuk kita tak a'rad. Itu istilah dia. Cantik Ustaz. Ini saya kira pembincangan kita ni sangat hangat ni. Dah masuk bab a'rada ini. Niat itu baik. Kita akan rehat seketika. Kita akan sambung selepas ni. Baik, sekalian, kita akan rehat seketika dan perkataan a'rada ni menjadi keyword perbincangan kita pada petang ini. Berpaling. Pastikan niat itu, substan itu terus istiqamah. Jangan sampai a'rada menjadikan kita patah balik benda yang bukan-bukan. Kita takut keluarga kita tak dapat direction yang betul daripada Allah SWT. Kita akan rehat seketika. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Alhamdulillah bertemu kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi. Tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Sekalian, terima kasih kesertaan anda bersama kami dalam majlis ayah ini.
Pada pusingan pertama kita dah bincang panjang contoh bagaimana yang dibawakan, gambaran bagaimana nak mendidik anak. Lalu Allah Taala titipkan perkataan arada ini sangat tegas supaya kita tidak berpaling dan substan dengan niat untuk buat kebaikan, dan kita akan lihat bagaimana formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga menerusi pelakat yang disediakan. Kalau kita lihat perbincangan pada kita pada petang ini, kita kalau boleh ambil kepada tips yang ketiga, iaitu qudwah hasanah. Ayah, ibu nak ajar anak gaya parenting itu kena tampilkan, tunjukkan kaedah yang baik. Apa pengalaman yang kita lalui pastinya ia ikut syariat Allah SWT. Kalau kita lihat yang ketiga ini, akhlak. Surah Sajdah 32, surah yang 32 ayat ke-16. Ayah menjadi pencorak dan pembentuk akhlak ahli keluarga serta menjadi role model bagi mereka hingga terbentuk jiwa yang merendah diri, tidak sombong dan jujur dalam setiap tindakan, sekaligus membentuk jiwa yang bersifat ihsan. Ini adalah misi yang sangat penting ayah. Ambil benda ini, pegang sungguh-sungguh, praktiskan dalam mendidik anak-anak anda, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Baik, Ustaz Hafizul Faiz, tadi kita bincang panjang berkaitan perkataan arada. Ayah rasa ini betul dah kan, tapi rupanya tak betul. Dan niat ayah tu baik, tapi tindakan bila berlaku paling memaling ini rasa macam betul tak betul kan. Dan isu hari ini, bila mana anak berontak, anak tak setuju, apakah panduan Al-Quran supaya ayah ini menjadi ambil ia sebagai tips kan. Anak ni berontak tak nak ni, anak berpaling, tapi takut-takut ayah pula surrender. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Soalan yang baik. Saya ada anak dah kat 2 tahun dah. Jadi orang kata masa awal-awal kita didik anak tu, kita rasa macam mencabar ni kan. Bayi ni mencabar. Rupanya bila masuk toddlers, bila masuk dia besar sikit, bila dia mula bercakap, bila dia mula ekspresikan dia punya emosi, itu lagi bercabar. Sebab waktu itu dia punya kejujuran dia adalah apa yang dia rasa. Dia bukan tentang dia sedang belajar untuk memberitahu dan menunjukkan apa yang dia rasa. Emosi dia, kalau dia marah, dia marah. Kalau dia tak puas hati, dia tak puas hati. Kalau dia sedang sedih, dia sedih. Tapi dia adalah kejujuran itu. Dan saya tekankan ini dalam semua keadaan. Pendidikan, parenting adalah tentang cerminan sikap antara kita dengan anak kita. Kalau seandainya kita begitu, begitulah anak kita. Itu penting kita kena faham. Jadi kita tak boleh nak kata anak aku ni teruk, aku okey je. Tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Sebab cerminan. Cerminan itu artinya kamu kena tengok cermin. Bukan tengok tingkap. Tengok tingkap, tengok orang lain. Orang lain okey je anak dia kan. Tak, kita kena tengok cermin. Tengok cermin, tengok diri kita. Itulah cerminan kepada sikap kita dan pendidikan kita kepada anak kita. Kadang bila anak kita tu dia tertekan, kadang bila anak kita tu sedih, kita barangkali terlupa dalam keadaan yang mana kita pun tertekan. Kita mendidiknya itu dengan satu keadaan di mana kita terbeban. Ini kena buang. Ini yang saya fikir adalah satu bara, sebab kita hidup dalam dunia yang sangat mencabar. Saat kita kena kerja, anak kita pun macam-macam dia punya ujian. Bila dia dah membesar sikit, dia dah mula dengan gadget. Dia ada banyak apa yang disebut sebagai distraction, gangguan-gangguan ni. Ini bahaya ni. Ini adalah fitnah-fitnah yang bahaya untuk anak kita, sebab generasi dia berbeza dengan generasi kita. Kemudian kita pun kena kerja. Bila kita letih, bila dia buat perangai, kita terfikir, terlintas dalam diri kita, dia ni membebankan. Kita ada rasa membebankan itu. Dan ambil masa untuk reflect balik, take time. Sebab apa? Sebab Allah sebut waman azlamu mimman zukkira bi ayat. Ada perkataan ayat dekat sini. Ayat dekat sini bukan maksudnya ayat ini sahaja. Bukan maksudnya ayat yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu itu saja. Maksudnya construction sentence yang kita faham tu. Bukan. Ayat dalam bahasa Arab juga bermaksud adalah tanda-tanda. Dia macam kita, tanda-tanda ini kita kena faham maksud di sebaliknya. Kita tak boleh nak tengok macam tu, kita tak akan faham. Contoh traffic light. Saya suka bagi contoh traffic light. Kalau nampak hijau, artinya jalan. Tapi dia tak tulis jalan pun. Itu adalah tanda. Itu adalah ayat. Artinya, seorang ayat, dia harus melihat tanda. Dia bukan harus menterjemah tanda tu dengan begitu sahaja. Tanda bila anak dah memberontak, itu hanyalah sekadar tanda. Ada mesej di sebaliknya yang anak tu nak sampaikan kepada kita. Jadi ambil masa, tengok anak. Dan yang paling penting sekali, saya suka ambil ini adalah ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya, Nabi Ismail. Berbual. Kan bila Nabi Ibrahim dapat wahyu daripada Allah untuk sembelih, kan dia tanya pandangan anak dia. Kan, apa pandanganmu ma ra'yuka?
bertanya pandangan adalah satu proses yang sangat penting. Ini yang jarang dilakukan oleh ayah. Sedangkan ini adalah panduan Al-Quran. Nabi Yaakob bertanya pandangan anak dia. Nabi Ibrahim bertanya pandangan anak dia. Bertanya pandangan adalah satu inisiatif untuk seorang ayah berbual. Dan berbual adalah satu proses yang sangat perlu dalam parenting sebab ia akan mewujudkan satu proses apa yang disebut sebagai kejujuran dalam berinteraksi itu. Ayah akan berkongsi apa yang dia rasa dan jangan takut untuk bagi tahu ke anak ayah tengah sedih, ayah tengah kecewa, ayah tengah marah dekat tempat kerja tadi ada orang buat ayah macam-macam. Jangan takut untuk berkongsi perasaan kepada anak. Kerana ketidaktakutan kita itu, keterbukaan kita itu akan membuka pula keterbukaan anak untuk berkongsi perasaan dia kepada kita. Baik. Jangan didik anak yang takut akhirnya dia menipu. Baik. Terima kasih, Ini yang Ustaz. paling bahaya. Baik. Maknanya Ustaz, yang pertama adalah yang saya boleh simpulkan cerminan diri. Kan apa yang berlaku pada hari ini ke atas anak kita adalah itulah cerminan kita. Dan kalau itulah kita boleh yakin a'radha itu walaupun apa saja berlaku kita akan sentiasa bersedia. Kan. Yang kedua adalah komunikasi. Kan Nabi pun tanya anak apatah kita. Betul. Inilah instruction Al-Quran. Kan Quran bukan diturunkan saja-saja untuk sekadar baca khatam, tapi instruction Quran tu pula diambil secara tuntas dan sungguh-sungguh. Dan inilah model yang dah Allah buktikan menerusi firman-Nya. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk itu sekalian, kita akan lihat lagi bagaimana Allah memandu perbincangan kita pada petang ini menerusi surah Yusuf ayat yang ke-87. Untuk itu Ustaz Rashid Redha dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ustaz Rashid, mungkin di kesempatan ini boleh kongsi pengalaman kan, sehinggalah menjadi seorang qari, Johan, mewakili Malaysia, hafazan dan tilawah Quran peringkat antarabangsa di Saudi dan Turki. Apakah proses yang Ustaz lalui daripada kecil? Kan ayah ni macam mana? Ayah ni memang jadi motivator Quran ke? Memang ayah ni memang dah asal untuk guru Quran ke? Sehingga menjadi mencapai ke tahap ini. Dan bagaimana ketegasan ayah dalam mendidik? Ataupun mungkin dulu ada pengalaman degil-degil sikit ke? Mungkin boleh kongsikan, silakan. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ayah saya ni sebenarnya dia garang jugalah. Garang juga ke garang sangat? Garang juga. Okey, baik. Jadi saya ni kalau dululah waktu kecil dulu memang minatlah untuk menghafaz Al-Quran tu. Jadi minat tu datang tu daripada ayah sendirilah sebab ayah saya pun dia hafiz Quran juga. Jadi bila saya waktu kecil lah, tapi saya tak ingatlah waktu kecil tu macam mana. Jadi tapi bila kita tengok ayah kita tu dia duk selalu mengaji Quran, dia selalu duk mengulang Al-Quran. Jadi kita dari kecil tengok tu jadi macam aku nak jugalah hafal Quran. Jadi kita minat dari kecil. Macam macam Ustaz Hafizul kata tadilah. Dia guna ibaratkan sebagai macam lampu isyarat. Lampu hijau. Jadi ibaratnya macam ayah saya ni dia mengaji Quran, dia menghafazkan Al-Quran, dia tanda sahaja. Tapi dia tak suruh saya pun. Dia tanda sahaja. Jadi bila dia tunjukkan contoh
sentiasa merajaah Al-Quran tu, kita pun jadi nak ikut juga. Ha, jadi bila 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 kita minat ni pun kita bagi tahulah, tanyalah ayah. Saya panggil ayah, saya panggil Abi. Ni Abi, abang nak hafal Quran juga. Jadi dia pun rasa seronok lah. Kemudian dia kata, Abi kata, okey boleh hafal Quran tapi kita hafal dari belakang, dari juzuk amma. Jadi dia ajarlah cara menghafaz macam mana, dia tunjuk waqaf ibtidak macam mana. Jadi kira saya mula menghafaz Al-Quran tu daripada 7 tahun. Dia umur 7 tahun. Memang setiap hari kalau on the way ke dalam perjalanan ke sekolah tu, memang akan mengulang Al-Quran dalam kereta. Memang Abi akan suruh saya baca surah ni. Tapi dalam dia tasmi' saya tu memang garang lah. Kita pula jadi takut. Memang kalau salah memang dia akan gertak macam dia akan tegur lah. Kemudian memang kalau setiap pagi kalau saya nak pergi sekolah, saya akan bangun, memang saya akan berojaah dulu. Sebab kita tak nak bagi kena marah dalam kereta ni. Jadi dari situlah bermulanya didikan ayah saya dalam menghafaz Al-Quran. Semua adik-beradik hafal Quran ke? Semua hafal Quran. Alhamdulillah. Okay, baik, terima kasih. Okay. Saya nak ucapkan tahniah kepada Encik Muhammad Syukri atas melahirkan, mendidik keluarga anda menjadi seorang hufaz Al-Quran. Terima kasih. Tahniah kepada Encik Muhammad Syukri. Hari ini anak anda bersama kita di set studio ini. Mudah-mudahan kita doakan semua kita, saya pun nak juga anak saya semua hafal Quran, insya-Allah. Baik, terima kasih. Ustaz Rashid, merujuk kepada surah Yusuf, bagaimana Allah gambarkan kan perkataan jangan putus asa daripada rahmat Allah kan. Hari ini bila ayah dah sungguh-sungguh didik anak, cabarannya pelbagai. Kadang-kadang rasa macam nak surrender, bila anak mengamuk tak habis-habis, degil tak habis-habis, dan rasa teori ni dah buat, teori ni tak kena, semua tak kena, tanya orang lama pun tak kena. Akhirnya rasa tak apalah, aku redha je lah, esok pandai-pandailah anak aku nak berubah ni sendiri. So bagaimana mesej ini nak dikaitkan supaya ayah inilah parenting, gaya parenting yang sepatutnya kita ambil supaya tak putus daripada rahmat Allah. Silakan Ustaz. Saya ke Ustaz? Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz Hafiz. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Ada satu perkataan yang kita selalu dengar dalam Al-Quran. Perkataan kita akan selalu jumpa dalam Al-Quran. Ustaz Rashid bila dia baca, dia akan selalulah jumpa, dan Allah akan menggunakan perkataan ini untuk menggambarkan keburukan keadaan, untuk menggambarkan ketidakpatuhan sikap hamba-hamba Allah, manusia-manusia, insan-insan, sama ada di zaman dahulu ataupun yang sekarang. Perkataannya adalah zalam. Perkataan zalim yang kita sebut, kita terjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai zalim. Perkataan zalim ini kalau kita terjemahkan secara definisinya, kita kata ia melawan kepada perkataan adil lah. Meletakkan tempat bukan pada tempatnya, meletakkan satu bukan pada tempatnya. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan zalim ini ada banyak maksud. Saya bagi 3 maksud penting perkataan zalim dalam bahasa Arab. Pertama, perkataan ini merujuk kepada satu perkataan yang menggambarkan keadaan apabila seseorang itu melawan. Bila orang cakap A, dia cakap B. Bila orang cakap B, dia cakap C. Bila orang cakap C, dia cakap D. Dia melawan. Kemudian yang kedua, zalim juga bermaksud apa yang disebut dalam lisanul Arab, bermaksud putus asa. Itu yang kita nak sebut dalam ayat 87 surah Yusuf ini adalah tentang keputusasaan itu. Bila mana Nabi Yaqub tegur anak-anak dia, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Penting. Ishak ni, satu sikap putus asa ni adalah sikap yang zalim sebenarnya. Kemudian yang ketiga, zalim juga bermaksud kegelapan, zulumat. Kita sebut kan, hari-hari di mana kegelapan. Satu tempat yang sangat gelap tu disebut sebagai azlamul makan. Maksudnya tempat yang sangat-sangat gelap. Jadi ketiga ini bila kita rangkumkan adalah satu situasi yang waman azlamu mimman zukira bi ayat. Mereka yang menzalimi, mereka yang bersikap memaling, mereka yang bersikap zalim terhadap ayat-ayat yang Allah bagi ni adalah itu. Apabila Allah bagikan ayat, pertamanya mereka putus asa dengan ayat Allah. Kadang-kadang Allah kata sabar tapi dia putus asa. Kemudian dalam masa yang sama, zalim juga bermaksud dia melawan rahmat Allah itu. Kemudian dalam masa yang sama, dia berada dalam kegelapan dan dia tak nak keluar daripada kegelapan itu. Bila seorang ayah kadang-kadang rasa putus asa, rasa putus asa itu adalah bahagian yang Allah iktiraf kerana ia adalah wujud
dalam diri manusia. Kan sebab itu Allah sebut uh, uh, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah memberitahu, Allah tahu kita akan berhadapan dengan satu keadaan di mana kita akan putus asa. Kita akan kecewa, kita akan rasa macam semua benda tak jadi. Ikut teknik tu tak jadi, ikut teori ni tak jadi. Semua dia macam ni lah juga. Tantrum juga dia. Contoh, kita akan tahu anak kita yang kecilnya tantrum, yang dah besar sikit buat macam-macam perkara yang kita rasa macam mana lah kan anak kita kan. Sampai kadang-kadang sampai besar, sampai umur 30 masih lagi tak settle bab-bab anak ni. Kita akan ada rasa kecewa dengan putus asa. Dan kita akan, ini yang saya selalu tekankan, kita akan rasa kita salahkan diri kita. Aku ni tak pandai mendidik anak. Kita akan rasa macam tu. Benda tu sedikit sebanyak dia tak bagus sebab dia merosakkan diri kita. Ini yang disebut oleh wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Part of the tahlukah, bahagian daripada kebinasaan itu adalah bila kita membinasakan diri kita sendiri dengan menyalahkan banyak benda kepada diri kita sendiri. Betul kita kena muhasabah Ustaz kan, betul kita kena faham, kita kena ada proses reflection, kita kena tahu bahawa kita ada buat salah. Tapi bukan asyik menyalahkan diri kita sendiri. Ada bahagian dalam parenting di mana kita tahu bahawa kita tak boleh nak kontrol semua. Sebab itu orang yang putus asa adalah orang yang dia ingat dia boleh kontrol semua. Ini kena ubah lah. Persepsi ini kena ubah. Sebab dalam Al-Quran ni, bulan Ramadan ni, antara mesej penting Ramadan adalah gratitude. Kesyukuran. Kita hanya boleh bersyukur kalau kita berserah. Itu penting. Kita hanya boleh bersyukur kalau kita berserah. Kita akan bersyukur kalau kita berserah kepada Allah, rezeki kita macam mana. Kita setia aja. Tapi bila kita dapat, kita akan menikmati nilai kesyukuran itu lebih tinggi kerana kita berserah. Kita tak letak tangan kita dekat situ, kita tak kawal dan sebagainya. Itu yang saya fikir adalah satu mesej penting. Baik. Okay, terima kasih Ustaz. Maknanya sekarang ni jangan putus asa daripada rahmat Allah. Nak rasa bersyukur, kena sungguh-sungguh serah kepada Allah SWT. Baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah penonton kita dah sampai ke penghujungnya. Untuk itu kita sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan Allah berkati perbincangan kita pada petang ini. Ustaz Rashid, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hafizul, Ustaz Rashid atas keseruan perbincangan kita pada petang ini. Saudara sekalian, kita dah sampai penghujungnya. Ingat, ayah jangan putus asa daripada rahmat Allah. Bersyukur, berserah kepada Allah, mudah-mudahan dengan tawakal kita Allah bantu untuk pimpin sekeluarga masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar yang nyata, maka bertaubatlah